berkatilah ya Allah akan kami pada Rejab dan juga Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami akannya Ramadan, sampaikanlah kami padanya Ramadan. Ni Ramadan kita orang beriman, orang iman yang beriman bertakwa menunggu Ramadan ini dengan rasa penuh kasih sayang, rindu serindu-rindunya. Bukan sekadar pandai kita menyanyikan lagu-lagu rindu, lagu-lagu kasih, lagu-lagu sayang yang tak ada makna memuji makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak rindu, kita tidak sayang kepada Ramadan, kita tidak sayang, kita tidak rindu kepada Allah dan Rasul. Jadi insyaAllah malam ni saya suka untuk memperdengarkan hal-hal yang berkaitan dengan zikrullah. Kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala hati kita menjadi tenang. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada zikrullah. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu amalan zikir salawat yang dikerjakan, yang dilakukan, yang ditunaikan sama oleh malaikat-malaikat Allah. Malah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berselawat kepada kekasihnya. Mana mungkin kita sebagai hamba Allah yang biasa tak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut mensucikan Allah subhanallah, tidak mentahmidkan Allah, memuji Allah alhamdulillah, tidak membesarkan Allah Allahu akbar, tidak mensyahadahkan Allah, menafikan Tuhan selain daripada Allah, la ilaha illallah, tidak mensucikan nama-nama Allah, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, dan letak nama-nama Allah itu, zikrullah itu di dalam hati kita sebagaimana untuk mensucikan hati kita yang gelap, yang penuh zulumat, penuh dosa. Saya yang bercakap sendiri tidak terlepas daripada dosa-dosa. Kalau hati itu penuh zulumat dan gelap, maka tidak ada cara lain ialah dengan mensucikannya dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan istighfar, dengan tahlil la ilaha illallah, dan dipenuhi dada hati kita dengan Al-Quran, dibersihkan panca indera kita, telinga dan mata, lidah kita dengan membaca Al-Quran, disejukkan mata hati kita dengan menunaikan solat tanpa meninggalkan solat fardu 5 waktu, malah menambahnya lagi dengan solat-solat sunat. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kerana menghargai masa untuk bersedia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, masa mudamu, masa hidupmu, apa yang telah kamu infakkan kepada agama Allah, kepada agama aku, kepada agamamu. Maka kalau kita tergolong dalam golongan orang-orang yang saleh, yang tahu menghargai masa, dengan dipenuhi masa itu dengan menta'abudkan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul, menegakkan agama Allah, menegakkan undang-undang Allah, hukum-hukum Allah dan sebagainya berkaitan dengan syiar-syiar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjawabnya besok dengan amalan-amalan itu sendiri yang akan menjawab. Dengan mudah kita akan diangkat oleh amal-amal itu, dibantu oleh malaikat-malaikat nuzas melintas titis sirat pantas seperti kilat. Tetapi kalau tidak ada amal yang kita bawa di sana, tunggulah ratusan tahun di padang mahsyar. Orang lain semua dah pergi lepas
kita duk tunggu lagi, cari orang sana, cari keluarga sini, cari orang minta tolong, nak minta top up ni kurang satu mata. Tahu pula kat sana hang nak cari mata, nak cari markah, nak top up bagi kurang. Terima kasih. Dulu dekat dunia hang lah yang popular kurang satu mata, kurang satu mata. Tak? Allah kurang satu mata. Allah dia kata kurang satu mata. Kan? Duk tikam-tikam tak kena, nombor lari. Kan? Duk tunggu nombor tepi jalan, duk tunggu nombor kat paper dan sebagainya. Kan? Kat sana hang kurang mata bukan satu, banyak mata hang kurang, nak cari mana. Tapi tanyalah bapak hang, pergi cari mak hang, pergi cari nenek tok hang semua, anak-anak hang semua tak boleh tolong. Sebab masa di dunia tidak dihargai dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang alim salafus salih as-salihin disebut dalam ayat tadi, melainkan orang-orang yang beramal soleh, berpesan kepada kebenaran, yakni agama Allah, syariat Muhammad, hukum Allah, dan berpesan tentang kesabaran. Mereka-mereka ini orang-orang yang bertuah kerana di dunianya, masa-masa mereka nak tidur pun mereka duk berzikir, duk selawat sampai tertidur. Nak tidur tu bukan hayal. Ada yang berlagu, nak tidur pun berlagu, kan? Tapi orang-orang yang saleh, orang yang ingat Allah, ingat diri hamba Allah, ingat diri akan mati, ingat diri akan masuk ke alam barzah, ingat diri akan berpindah daripada satu alam kepada alam yang lain, ingat diri yang akan berada di padang mahsyar. Orang ini tidak akan melepaskan walau satu saat untuk mengingati Allah dan Rasul. Macam kita duduk dalam majlis ni lah. Orang lain kat tempat lain, kat luar ni, di ketika ini, di waktu ini duduk tempat lara lah, duduk cari kasut lah, duduk cari macam-macam lah. Hak lelaki cari spek mata lah, riban hitam lah, vest jacket lah, cari kasut apa lila, kasih crop lah, kelak lah, jeans lah, Levi 501. Tak nak 501 pilih, dah berjam-jam kat kedai tu tak keluar lagi, kan? Tapi ketika ini kita berada di dalam majlis yang mana masa antara maghrib dan isyak ini tidak boleh dibandingi, ditandingi oleh waktu-waktu yang lain, kerana ketika inilah malaikat berbondong-bondong turun daripada arasy, turun ke dunia, duduk berbondong-bondong daripada dunia hingga ke arasy. Maknanya doa mereka diangkat pantas seperti kilat. Kita tak nampak hak benda-benda macam ni, tak nampak, tapi yang menampakkan kita hanyalah iman. Sebab itu orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang layak memakmurkan kita lah, yang duduk dalam majlis. Orang duduk pergi tempat lara, tempat tak ada faedah, tak ada pahala, kita duduk sini. Mereka cakap apa? Buang masa lah. Siapa lah Ustaz Azmi Solim? Tak boleh pakai Ustaz tu. Ustaz tu aku kenal Ustaz tu. Sehari dia ceramah, dia hentam orang sana, dia hentam orang sini. Ya. Tapi kita ada sini, aku nak dengar lah Ustaz ni hentam betul ke tak betul ni. Sehari nak hentam lah. Nak hentam ni orang-orang tak ikut sunnah Nabi, orang-orang tak ikut perintah Allah. Nak hentam lah sehari. Dah. Saya cakap tadi, cakap sekali tak dengar, cakap dua kali tak dengar, tiga kali tak dengar. Dia pula cakap 4 kali, dia kata lantak pi ya. Kita pula dia cakap lagu tu. Ya. Sebab itu dalam usaha dakwah, bila 3 kali dia buat lagi, 4 kali dia buat lagi, hang lah biar-bi. Aku duk ajak hang nak masuk syurga, nak pergi masuk taman-taman syurga, dapat doa malaikat sebanyak, hang kata macam-macam, hang pelekeh kat aku. Sebab itu orang yang memperlekehkan agama Allah, memperlekehkan sunnah Nabi, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lu kat sana hang tunggulah, tak mau cerita banyak. Malaikat tu, malaikat sepak hang tercampak masuk neraka, bertabak masuk neraka. Malaikat main sepak dengan kepala pun berterabur
masuk neraka hang dulu kat dunia ini semua menolak hukum Allah, menolak syariat Muhammad, menolak sunnah Nabi dan tidak pernah ingat kepada Allah. Sepak berterabur masuk neraka tu. Ayat apa cerita nanti duk ingat. Ada ayat suratul Baqarah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kata hanya berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat hati yang tenang. Bila kita berada dalam situasi-situasi yang mencabar, tension, stres, tegang, ya, malah bila kita berhadapan dengan orang yang mengalami keadaan yang begitu, kita jadi tukang menenangkan, kita jadi tukang meredakan keadaan itu. Apatah lagi kita tahu kuncinya bagaimana, ya. Inilah yang dijanjikan kepada orang yang pandai. Dia pandai memujuk hatinya, pandai memandu hatinya supaya tidak masuk nafsu amarah, tidak masuk mutmainnah dalam hati dan jiwanya. Kerana dua perkara ini sifat bukan mutmainnah, mazmumah. Kerana dua perkara ini, amarah dan mazmumah ini, bila ada di dalam hati, di dalam diri seseorang, maka seluruh amalnya akan rosak. Jadi kita takut, kita berharap kepada Allah, biarlah amal kita ini, biarlah diri kita ini mutmainnah, biarlah kita ini, sifat kita ini sebagai mutmainnah untuk mengecapi surga Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keazaman kita untuk membersihkan hati dan diri kita daripada segala kesilapan, noda dan dosa, maka mazmumah, amarah itu akan keluar dengan usaha yang kita lakukan, dengan mujahadah yang kita lakukan, maka mutmainnah akan masuk ke dalam hati kita, mahmudah akan masuk dalam hati kita, maka keluarlah zulumat-zulumat, kegelapan, dosa dan noda kesilapan daripada hati kita. Ketika itulah hidayah, petunjuk akan masuk ke dalam hati kita. Maka itulah yang dinamakan mereka-mereka yang mendapat hidayah. Apabila mereka boleh meninggalkan perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang mendatangkan, menyebabkan dosa, menyebabkan azab yang akan diperolehi, yang dikenakan di akhirat, tapi mereka sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah sempat masuk ke dalam hati mereka, berubah daripada orang yang jahil kepada orang yang alim, berilmu, daripada orang mengamalkan maksiat, mengamalkan dosa-dosa, sehingga kepada menjadi orang yang sentiasa mendapat rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sentiasa didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berdoa seluruh umatnya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, seluruh umatnya agar lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala, seluruh umatnya dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, seluruh umatnya dapat minum daripada air telaga Kautsar, seluruh umatnya dapat lepas daripada azab padang mahsyar, seluruh umatnya boleh lepas daripada azab kubur. Inilah yang didoakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir hayatnya, sehingga akhir nafasnya, yang disebut ummati, ummati, umatku, umatku. Tapi hari ini berapa ramai mereka yang dapat menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala? Berapa ramai mereka ini yang segelintir sahaja yang dapat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebahagian besarnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terang lagi bersuluh di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, ya, zalikal kitab, demikianlah itu kitab, la raiba fi, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, tidak boleh meraguinya, yakni Al-Quran. La raiba fi, jangan sekali meragukan Al-Quran.
Bila kita tidak ragu, bila kita tidak menolak Al-Quran tersebut sebagai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pakaian jiwa raga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tidak menolak, maka kita akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi hudal lil muttaqin. Maknanya orang yang menolak Al-Quran, orang yang menolak sunnah dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendua mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi saya nak kongsikan pada malam ni, mengimani akan perkara Isra dan Mi'raj adalah satu perkara yang wajib, yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri. Malah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun tidak melihat dengan mata kepalanya, tapi mereka mengimani apabila selepas subuh Nabi berjumpa mengumpulkan sahabat. Mereka terus mengimani bahawa apa yang dikatakan, diperkatakan, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad ini semuanya benar belaka. Tetapi yang namanya Abu Jahal lah Jahal itu jahil ya, sampai mencabar Nabi, sampai mencederakan Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, tak payah kau hiraukan Abu Jahal ni, aku sediakan azab, akan ku rantai tangannya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Biar pi dia, tak ada kesan apa pun, kata kau sampaikan aja ya Muhammad. Maka ramai juga ketika itu orang-orang kafir Quraisy yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tak beriman ni, orang gelap zulumat ni. Itulah kata tadi, cabar Nabi, kata kau boleh turunkan bulan, kau pegang bulan ni ya, baru nak beriman. Tapi dia bohong, dia tipu juga. Bulan tu Nabi, Allah SWT dengan iradahnya turunkan bulan tu, Nabi pegang bulan, masuk dalam jubah, keluar tangan di sebelah kiri jubah, terbelah dua bulan, naik balik. Dia tak beriman juga kepada Allah, masih terus mensyirikkan Allah, malah memecah belahkan lagi kaum Quraisy ketika itu. Jadi jangan duk heranlah kalau orang tak nak pakai hukum Allah, kalau orang tak nak terima mukjizat Nabi, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tak terpilih tu, tak terpilih lah juga. Kita yang terpilih ni kena jagalah, pertahankan iman dan takwa kita, itu lebih utama. Sebab yang bagi hidayah tu Allah. Kita dah buat kerja bagi pesan, dia tak mau dengar, itu bukan kerja kita dah. Sebab itulah Isra dan Mi'raj itu berlaku untuk memperkukuhkan lagi iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apatah lagi kalau kita yang mendengarnya, setelah kita beriman dengan Rasul, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat mukjizat yakni Al-Quran itu sebagai kitab kita, kitabullah, maka percaya kita kepada perkara Isra dan Mi'raj itu, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah satu makam yang tertinggi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput, diiring oleh Jibril alaihi salam hingga ke Sidratul Muntaha. Bila kita beriman dengan perkara ini, takwa menunggu kita. Bukan iman beriman, Islam sudah, beriman sudah, takwa menunggu kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Makam takwa ini confirm syurga, confirm syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ini ramai Islam tapi menyelam, sebab tak beriman. Islam tapi tak beriman. Beriman tapi belum bertakwa. Ya kan? Islam belum beriman belum bertakwa. Islam sulamannya iman,
selamatnya takwa. Sebab itu ulama kata takwa confirm syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang takwa membawa hati-hati yang tenang, diri nafsu hatinya membawa mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh, dijemput, dipanggil lagi orang yang hati mutmainnah, diri mutmainnah ini. Mari masuk syurga, kembalilah kepada tempatmu, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ya. Sebab itulah Isra dan Mi'raj itu bukan satu perkara yang hanya sekadar kita beriman dengannya, malah kita kena beriman dan bertakwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sendiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh seluruh ahli langit, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan satu jemputan yang tidak ada tandingan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Seluruh isi langit mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nak cerita Imam Muhammad Al-Bushiri menggarapkan salawat bersama syair burdahnya. Beliau menceritakan di dalam salawat burdahnya, ketika beliau menulisnya dalam keadaan sakit, maka pada bait-bait yang akhir untuk menyudahkan bait burdah salawatnya, beliau didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Nabi senyum. Imam Muhammad Al-Bushiri menulis dan membaca semua burdahnya sebanyak 161 bait. Nabi senyum. Nabi suka dengan salawat itu, puji-pujian itu, burdah itu. Dan Nabi selimutkan Imam Al-Bushiri yang sakit ini dengan selendang burdahnya, maka beliau sehat, beliau sembuh. Selepas mimpi itu beliau sembuh daripada sakit. Di dalam burdah, salawat burdah ini, Imam Muhammad Al-Bushiri menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Ya, nak dengar kan? Nak dengar, saya nak baca kan? Ya. Kalau ada gendang ni, percussion ni, ketuk-ketuk ni kena bayar. Kena bayar. Nak nyanyi burdah ni kena ketuk-ketuk, dia kena bayar. Malam ni tak bayar-bayar, malaikat bayar, Allah SWT bayar. Ya. Elok kalau tuan-tuan jumpa kitab-kitab burdah ni, beli. Situ adalah garis panduan kifiat dia. Ya. Sebelum kita baca, ramai-ramai baca dalam rumah, dalam keluarga, ahli keluarga ke, kumpul orang kampung, ya. Lepas tahlil ke, lepas yasin ke apa ke, tak buat tahlil yasin pun panggil nak baca selawat burdah pun bagus juga. Rumah orang kahwin pula, rumah orang nikah, orang kahwin mana boleh, orang nikah panggil, pergi rumah orang nikah ni, dia panggil kugiran di tepi pantai yang indah, teng 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 teng, bunyi gitar, irama twist, tidak sabar untuk menari, mari adik mari bangun. Kugiran kami hebat lagi tu. Imam duk baca doa tadi, dia pergi kugiran pula, terjoget-joget, terlalak-lalak, terkangkang kan. Lebih baik kita panggil orang mai baca selawat burdah, seronok juga dengar, ada percussion, alat gegendang. Sebelum tu kifiat dia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ramai seronok selawat, dapat pahala.
Ni terkangkang-kangkang tu joget-joget. Tak puji Nabi, puji makhluk, puji Fatimah. Oh Fatimah, gadis ayu. Fatimah yang kau puji, kau pujilah Nabi kau. Dahlah sunnah kau tak ikut, syariat kau tak ikut, Nabi kau pun kau tak ingat. Hampir betul kan. Kita dah baca ayat tu, kita dah baca, kita pun baca lah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya khaira man yammamal afuna sahitahu sa'yaw fawqa mutunil ainqir rusumi. Adalah kalau masuk percussion gendang sedap kan, kompang apa lah. Apa dia kata? Wahai Rasulullah, sebaik-baik orang yang diharapkan oleh pengunjungnya sama ada bagi mereka yang berjalan kaki atau menunggang unta yang laju. Orang ni cinta kat Nabi ni, kalau sebut nama Nabi ni, zaman Nabi, nama sahabat ni, nak jumpa Rasulullah ni kalau boleh 24 jam nak duduk dengan Rasulullah, nak tengok Rasulullah, nak bersama Rasulullah. Yang jalan kaki tu berlari, yang naik unta dah laju, tepuk lagi, sempat lagi unta, suruh laju lagi. Gambaran daripada orang yang berselawat kepada Nabi, 10 kali selawat Nabi kepada Nabi, Allah selawat lagi. Seolah-olah seperti orang yang berjalan, maka Allah akan berlari seolah berlari. Ya begitu. Maknanya nak buat satu yang amal ibadah yang berkaitan dengan syariat sunnah dan hak Allah Subhanahu Wa Taala, kena buat segera, cepat-cepat, jangan duduk tunggu. Kita selangkan selawat burdah ni dengan selawat Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwan ni'matul uzma li mughtanimi. Engkau tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka yang mahu berfikir. Engkau tanda kekuasaan Allah yang maha besar bagi mereka yang mahu berfikir, kata Imam Al-Bushiri. Dia Nabi suka dengar, dia baca ni burdah ni, Nabi senyum. Dan engkau merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi mereka yang mencari keberuntungan, mencari untung akhirat, mencari ganjaran akhirat. Ya, memang confirm dah selawat itu. Kita berselawat kepada Nabi itu, tempat ganjarannya besok, tempatnya kesenangan kita di akhirat. Kena rajin-rajin selawat. Dah tasbih tak ada, tahmid tak ada, apa pun tak ada, selawat pun tak ada. Sekurang-kurangnya kena ada. Tak boleh tak ada langsung. Tak cukup dengan solat sahaja, kan? Tidak mana nak buang ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan zikrullah. Uzkuruni fazkurkum, kan? Uzkur rabbaka tadarruan wa khufatan. Banyak ayat-ayat yang suruh mengingati Allah, membesarkan Allah. Letak Allah itu dalam hati, ingat Allah, maksudnya ingat Allah. Ya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim saraita min haramil laylan ila haramin kama saral badru fi dajim min az-zulami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa dia kata? Di keheningan malam engkau telah berjalan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Dalam keheningan malam, Imam Al-Bushiri tulis, Imam Al-Bushiri, Muhammad Al-Bushiri ini menulis, menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, yang Nabi duduk senyum, Nabi duduk dengar dalam mimpi itu. Dia kata, di keheningan malam engkau ya Muhammad berjalan maksudnya di bawah lah, dalam keadaan dia kan naik buraq,
seekor binatang yang namanya buraq. Daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, laksana bulan purnama, berjalan laju menembusi kegelapan malam. Laksana bulan purnama. Tak ada dia cerita pula laksana roket yang laju, tak ada. Laksana mata yang bengkak, tak ada. Laksana timbangan dacik, tak ada. Laksana bulan purnama. Ni ada satu lagi ni. Ada senyum. Maknanya terang lagi bersuluh. Laksana bulan purnama. Di keheningan malam dia diperjalankan. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka dengan mensucikan iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala, didatangkan Jibril dan seekor buraq, diperjalankan Nabi ini sebagai hamba Allah, sebagai Rasulullah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam keadaan tak sampai pun beberapa jam, tak sampai pun besok pagi, tak sampai pun beberapa hari, malah disampai di Masjidil Aqsa, naik pula ke Sidratul Muntaha sebelum subuh dah turun. Ini yang digarapkan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wa binta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausain lam tudrak wa lam turami. Engkau terus naik ke makam yang tertinggi, makam tertinggi Sidratul Muntaha, sehingga engkau sangat dekat dengan Tuhanmu, ketinggian yang tak terjangkau dan tak pernah dicita-citakan oleh orang lain. Maknanya nabi-nabi lain pun tak dapat makam darjah yang sebegitu, sehingga dapat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makam yang tertinggi bagi seorang nabi yang digelar Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul-rasul. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha warusli taqdima makhdumin ala khadami. Engkau telah dikedepankan oleh para nabi, engkau telah dikedepankan, maknanya nabi sendiri jadi imam kepada para nabi ketika di Baitul Maqdis. Engkau telah dikedepankan oleh para nabi dan rasul, laksana tuan yang mulia dihormati oleh khadam-khadamnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang terakhir. Kenapa nabi yang terdahulu tak jadi imam? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin jadi yang menjadi imam? Atau kita laksana dimuliakan, tuan yang mulia dimuliakan oleh khadam-khadamnya. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wa anta takhtariqu sab'a tibaqa bihim fi mawkibin kunta fihi sahibal alamin. Kau tembusi 7 petala langit dan kau temui para anbiya. Dia jumpa Nabi langit pertama, jumpa Nabi langit kedua, jumpa Nabi ketiga, jumpa Nabi. Kau temui para anbiya. Ketika engkau berada di tengah-tengah mereka, engkaulah pemegang bendera keagungan. Ada bendera. Hampa faham ke tak ni? Tadi bulan purnama ni bendera pula. Allah, Ustaz ni tu cerita apa lah Ustaz ni? Ini cerita burdah lah, dalam kitab sebut. Kan saya sebut. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika
sudah tidak ada peluang untuk siapa pun mendahuluimu, dan orang lain sudah pasti tidak akan sampai ke ketinggian martabatmu. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, khafat kulla maqamin bil idafati id nudita birraf'i mithlal mufradil alami. Ketika itu engkau mengatasi segala darjat para anbiya. Ketika itu berlakunya daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha itu mengatasi semua darajah-darajah para anbiya. Lalu engkau seorang dipanggil dengan penuh ketinggian. Kan Jibril tinggal kat bawah, Jibril tak boleh naik jumpa Allah. Jibril tinggal, naik Nabi naik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, kaima tafuza biwaslin ay mustatirin anil uyuni wasirin ay muktatimi. Supaya hanyalah engkau seorang yang dapat mengetahui segala rahsia yang tersembunyi. Supaya hanyalah engkau seorang yang dapat mengetahui segala rahsia yang tersembunyi dari mata manusia, dan hanyalah engkau seorang yang dapat menyaksikan segala hikmah yang tertutup. Tapi Nabi tak rahsia, Nabi turun, Nabi cerita betul. Sebab Nabi nak semua orang beriman dan bertakwa, bukan sekadar beriman tadi yang ada di bumi tadi. Nabi naik Isra Mi'raj turun dengan azam supaya sahabat-sahabat yang beriman tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh umatnya yang Islam, yang sudah ada la ilaha illallah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maknanya rahsia yang hanya tinggal rahsia ialah antara Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi bertemu Allah, itu sahaja. Yang lain semua Nabi cerita kepada sahabat, melihat seksa dan azab, melihat perempuan tua yang diumpamakan seperti dunia dan sudah uzur, melihat azab-azab di neraka, ya, melihat kubur Masyitah yang wangi. Kan begitu, pernah dengar kan? Dan itu maknanya rahsia yang tinggal rahsia hanya Allah dan Rasul sahaja ketika di Sidratul Muntaha. Tapi yang lain semua Nabi cerita, ya, untuk kita sebagai umat dia percaya, beriman kepadanya dengan sebenar-benar iman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tauhid. Bukan dok pergi percaya pula Allah ada tangan, Allah ada wajah, Allah ada tempat bersemayam, mengadu, menggarut. Nak cerita kita keluar cerita lain pula. Perbezaan pendapat khilafiyah, pendapat yang karut. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, wa jalla miqdaru ma hebatnya ketinggian martabatmu, alangkah mulianya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, fausta kulla fakharin ghayra mushtarakin, wajuzta kulla maqamin ghayra muzdahami. Engkau raih segala kebanggaan tanpa seorang pun yang menyertaimu. Engkau raih
meraih segala kebanggaan tanpa seorang pun yang menyertaimu, dan engkau lintasi segala darjah ketinggian tanpa ada seorang juga pun yang menandingimu. Sebab itulah diberi Nabi SAW pangkat Sayyidul Mursalin atau Sayyidul Anbiya, Habibullah. Ibrahim Khalilullah alaihissalam, Musa alaihissalam Kalimullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير مندهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Apa dua rangkap yang terakhir, dua bait yang terakhir? Berita baik bagi kita umat Islam bahawa kita telah diberikan syariat yang kuat yang tidak dapat diruntuhkan. Berita baik bagi kita umat Islam yang bahawa kita telah diberikan syariat yang kuat yang tidak dapat diruntuhkan. Dan bait yang terakhir kisah Isra dan Mi'raj ini ialah apabila Allah Subhanahu wa taala telah menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik rasul, maka kita sebagai umatnya dengan sendirinya adalah sebaik-baik ummah. Maka rugi, tersangat rugilah. Maka tidak akan beruntung, maka tidak akan dapat menikmati segala keindahan, kebahagiaan di akhirat bagi seorang yang mengaku umat Muhammad tapi menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, menolak syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah mencela dan memehna mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengaku Muhammad itu Rasulullah dan tidak mengingati Allah, tidak berdetik nadi dan jantungnya dengan mengingati Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini tidak tergolong dalam tiga golongan tersebut. Orang beramal saleh yang berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang rugi masa hidupnya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Nak bagi tahu lah, banyak ustaz dah penceramah dah bagi tahu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya, yang baik itu dari Allah SWT. Malam ni kita azam, hari ni kita start selawat. Malam ni nak tidur dah baring, nak tidur sama-sama selawat lah. Tidur kan.
besok sama lagi. Tu malaikat dan Allah Ta'ala selawat pada Nabi, kita dah tak pernah selawat, duk berkira pula selawat. Tunggu hari Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Jam tu baru nak selawat. Apa ya, berat tu mulut, berat belum. Penyakit kulir malas tadi, syaitan, iblis dan jin punya penyakit ya. Nak ingat Allah, apatah lagi tak diamalkan zikir, tahmid, tasbih, tahlil sebagainya, selawat pun tak ada, hampir tu hidup tak guna. Hidup apa ya, kita azam ya, dalam hati Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa ala alihi 70 kali sehari. Barulah betul kata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dari Allah SWT. Itu kelemahan diri saya sendiri, minta ampun, mohon ampun dan maaf. Moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa ya. Cok mohor takwa tu, cok mohor untuk mengecapi syurga Allah. Kerana orang takwa dia akan bawa balik ke sana mutmainnah mahmudah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.